poin yang ketiga untuk bersama dengan pelajaran guru kita atau Ustaz Samsuri. Kita dapat bincang direct dan tengok bincang ya. Demikian saya juga pada kelaskan yang setelah hormat kita silakan membaca dari Ustaz Samsuri untuk mengambil kurang kita. Lindung kau. Lindung kau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan masa waktu maghrib yang barakah ini dapat kita lagi menyambung balik pengajian kitab Mat' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain. Alhamdulillah kita masuk dalam tajuk Salatul Kusuf berkenaan sembahyang gaib, sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. InsyaAllah pada malam ni sambung muka surat 48 baris yang ke-6 daripada bawah situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain. Maka sekurang-kurangnya di sembahyang 2 rakaat seperti sunat zuhur juga. Jadi tajuk yang kita baca berkenaan salatul kusuf, yakni sembahyang gerhana, gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi sembahyang dia 2 rakaat seperti mana kita buat sunat zuhur, seperti mana kita buat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah lah. Seperti itu contohlah, seperti sunat zuhur, mungkin kita semacam sembahyang sunat fajar, iaitu kita panggil sunat subuh. Yang ni secara umum kita kata sembahyang sunat qabliyah.
qabliyah ba'diyah, walaupun lepas subuh tidak ada ba'diyahnya dan lepas lepas asar tidak ada ba'diyahnya. Jadi seperti mana kita semayang sunat rawatib, semayang sunat kafir fardu, semayang 2 rakaat, kita baca qul ya rakaat pertama, qul hu rakaat kedua, jadi semayang gerhana macam itulah. Itu pendek dan ringkaslah kan. Tapi niat dia yang atas tu bagaimana maklum yang tertulis situ, usalli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, ke atas tu kan. Jadi kalau kita sembahyang gerhana matahari, niatnya sunnata kusufi syamsi, usalli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi dalam ketika takbir kita hadirkan niat sahaja ku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi kusuf dengan kaf. Jadi bila kata gerhana matahari ibarat dalam kalimah Arabnya, dan niatnya dengan kaf, kusufi syamsi. Kalau kita tengok niat untuk gerhana bulan, usalli sunnata khusufil qamari, ada huruf kha kan, khu bagi dhamma, dengan khu, khusufil qamari, usalli sunnata khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, sahaja kusmayang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu yang kita hadir dalam ketika kita takbir ihram, Allahu akbar. Tapi kalimah Arabnya beza. Kalau kata gerhana matahari, kita kata kusufi syamsi, sunnata kusufi syamsi dengan kaf, ku. Kalau gerhana bulan kita kata sunnata khusufil qamar, gerhana bulan saja aku semayang sunat gerhana bulan, khusuf dengan kha. Tetapi kalau kita tengok dengan tajuk tarjamah babnya, jadi tajuk dia sebut babul salatil kusuf, bab semayang kusuf, semayang gerhana. Bila kata kusuf tu maklum kan, dengan kaf gerhana matahari. Tak disebut. Mungkin ada soalan orang tanya lah yang ni kan, tak ada soalan pun buat soalan kan. Ada orang yang mempertikaikan tentang tajuk mungkin kan, dengan bahasa mungkin. Ada manusia macam tu walaupun tak ramai. Jadi sebab apa pakai perkataan al-kusuf dalam tajuk babul salatul kusuf? Jadi sedangkan kalau kusuf ni kan tadi sunnata kusufi syamsi, untuk segerhana matahari kan. Jadi kalau tajuknya bab sembahyang gerhana matahari, tapi dia tambah dan bulan, bukan gerhana matahari sajalah, dengan dan gerhana bulan. Apa yang tak sebut sebabu salati khusuf dengan khu, dengan khusufil bab gerhana bulan. Jadi jawabnya kerana berkenaan semayang gerhana ni kan, berkenaan semayang gerhana, terjemahat lebab dia, tajuk dia tu, kalau kembali pada kitab hadis, kitab sunannya, Sunan Abi Daud dan seumpamanya kitab Bukhari dan seterusnya, jadi hadis berkenaan sembahyang gerhana matahari, kusufi syamsi, itu hadisnya lebih banyak dan hadisnya lebih sahih, hadisnya lebih masyhur daripada hadis tentang gerhana bulan. Jadi
antara hadis tentang gerhana matahari, gerhana bulan mana banyak? Jawabnya hadis tentang gerhana bulan, gerhana matahari itu lebih banyak dalam kitab hadisnya dan lebih sahih riwayatnya dan lebih masyhur hadisnya daripada riwayat tentang hadis gerhana bulan. Maka semua-semua tu sahih belaka, cuma sahih dan lebih sahih sahaja kan. Tak apalah, itu segi tajuk tarjumatul babnya. Jadi kalau berkenaan dengan matahari dan bulan, kalau kira mana besar kan, mana lebih tertinggi, ini maklumkan semua. Jadi matahari dia kecil daripada bulan lebih kecil daripada matahari. Sebab tu peredaran bulan tu dia cepat. Makna dalam jadi 30 jadi 30 hari ada sebulan tu 30 hari, ada 29 hari, ada 28 hari. Itu kiraan bulan hijrah lah. Kalau Masihi ada 31 hari. Ada 31 hari kan. Jadi kalau kiraan bulan Arabnya Hijrinya 30 hari, 29 hari, 28 hari. Maknanya kita pakai sebulan 30 hari lah. Mana bulan tu bergerak. Kalau 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, tu dia tak panggil qamar. Itu dia tak panggil qamar kan. Tapi dia panggil hilal. Sebab tu bila nampak anak bulan dia panggil anak bulan. Bahasa Arabnya panggil hilal. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Jadi kalau bicara ulama Palang, dia kata nampak bulan 1 inci ke 2 inci ke, masuk puasa. Nampak bulan Ramadan 1 inci, masuk Ramadan. Nampak bulan Syawal 1 inci, 2 inci kan palaknya. Jadi masuk Syawal jadi itu perkaranya lah. Itu dia panggil 1 hari bulan, 2 hari bulan tu tidak nama bulan, panggil hilal, anak bulan. Mai lepas pada tu 4 hari bulan ke atas, tu dia bagi qamar, bulan. Cerita bulan sikit lah kan. Semua kita maklum. Cuma ulangan saja kan yang kita maklum. Jadi kalau gitu maknanya bila kita sebut anak bulan ni kan, dia bulan sabit, kita kata mudah kan. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 bulan tu bulan sabit je. Pasal apa nampak sekerat sikit macam bulan sabit tu? Maka jawabnya kerana bulan ni dia tidak ada cahaya. Jadi bulan ni dia satu objek yang kecil daripada matahari. Jadi dia gelap lah, tak ada cahaya. Dia objek yang gelap dan berkilat. Jadi bila kena pantulan matahari tadi, dia bercahaya. Qamaram munira. Jadi dia bercahaya pada malam malam 14, 15, 16, mungkin kita panggil bulan purnama ke, bulan mengambang ke. Kalau kita naik motor, naik basikal, tak ada lampu kan, nampak lagi parit depan tu, lubang depan tu, dengan Allah Ta'ala jadikan bulan purnama qamaram munira. Itu malam 14, 15, 16. Jadi dia kena pancaran cahaya matahari kena pada bulan, dia pun bercahaya. Tumpang cahaya matahari, terbitlah cahaya bulan. Itu bulan tu duduk langit pertama tu. Langit pertama. Matahari jauh langit keempat sana. Tapi pergerakan peredaran bulan tu dia laju. Sebab tu dalam masa 30 hari, 29 hari dia
cukup dia punya tawaf dia punya mengelilingi keliling dia tu kan. Orbit dia tu kan. Tapi kalau matahari tidak, mengambil masa setahun baru cukup perjalanan dia tu 300 lebih. Itu pergerakan bulan cepatlah kan. Tetaplah berkenaan bulan, maka berlakulah Allah Ta'ala jadikan gerhana matahari, gerhana bulan, ini maklum. Jadi kalau gitu berkenaan dengan semayang, jadi apabila berlaku gerhana bulan atau bila berlaku gerhana matahari, maka disunatkan kita semayang gerhana bulan dan semayang gerhana matahari. Kenapa? Karena kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah bulan tu duk gerhana, matahari duk gerhana, tak terbit cahaya, duk malap gelap cahaya dah, pokok kayu, kita katakan tanaman-tanaman hak perlu kepada matahari, tanaman-tanaman yang perlu kepada cahaya bulan untuk berbuahnya, tentu jadi maka buah dia tak menjadi mana, jadi buah kurmanya tak kering mana, dengan gerhana, dengan gelap matahari. Jadi mujurnya sekejap, maka kita bersyukur kita semayang gerhana bulan. Itu maknanya. Jadi berbalik pada semayang ni dia kata dan yang akmal. Dan yang akmal makna lebih sempurna, lebih panjang sedikitlah semayangnya. Disembahyangkan dia gerhana ni, main gerhana ni 2 rokok 2 kali, dan 2 qiyam, makna qiyam 2 kali, berdiri 2 kali. Jadi berokok 2 kali, tasbih rokok 2 kali, bacalah qiyam 2 kali, Fatihah pun macam itulah 2 kali. Jadi kita lakukan 2 rakaat dan 2 qiyam tadi pada tiap-tiap rakaat. Jadi pada tiap-tiap rakaat macam tu. Maknanya 2 kali baca Fatihah. Fatihah pertama pada qiyam pertama. Fatihah yang kedua pada qiyam yang kedua. Qiyam tu berdiri ya. Itu kita lakukan pada setiap rakaat, dengan tiada dipanjangkan bacaan kedua-duanya. Baca tak panjang, mungkin kita baca ayat lazim saja. Kita baca sederhana lah, kita baca wadduha, contohkan. Jadi kita baca ayat yang tak panjang mana, tapi rakaatnya 2 kali, qiyamnya 2 kali. Itu saja. Mana kaifiat yang kedua ni, akmal, lebih sempurna, lebih lengkap ni, itu jadi panjang sikitlah daripada hak yang sekurang-kurang tadi. Kita semayang 2 rakaat macam semayang sunat zuhur, tapi kalau gitu segi pahala mana banyak. Tentulah hak sekurang-kurang akmal ni, hak akmal sedikit ni, 2 kali qiyam, 2 kali rakaat ni pahala dia banyak. Ini masuk kaedah kan, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Itu kaedah fiqhiyahnya. Kaedah fiqhnya maknanya perbuatannya, perkataannya, bila banyak, lama, semayang tadi panjang, itu pahala banyak. Aktsaru fadlan, pahala banyak. Jadi mana itu segi kelebihan pahala. Tapi kalau kaedah fiqhnya pula, kita semayang 2 rakaat, dia kata semayang sunat 2 rakaat malam, mungkin tahajudnya, kita baca surah panjang-panjang, kita ingat. Baca surah panjang, berdiri lama, qiyam lama lah. Dengan kita banyak rakaat tapi baca pendek-pendek saja,
Mana lebih afdal? Maka jawabnya, kita semayang 2 rakaat baca surah panjang-panjang itu lebih afdal bila kita semayang sunat banyak rakaat tapi baca pendek-pendek. Dia begitu pula. Sebab tu kita maklum dalam hadis, Nabi semayang malamnya sampai bengkak kaki kerana berdiri lamanya. Dia ambil istifadah situ kan. Dan yang terlebih akmal, yang terlebih akmalnya, lebih sempurna, terlebih lengkapnya lagi bahawa ada bahawa disembahyangkan dia, bahawa disembahyangkan dia gerhana tu, sama ada gerhana matahari, gerhana bulan, 2 rakaat juga sama dengan 2 rakaat dan 2 qiyam. Jadi 2 rakaat mana tasbih rakaat tu hak pertama sama dengan hak kedua lah. Dan 2 qiyam. Jadi 2 kali qiyam, mana Fatihah pun untuk qiyam pertama dan qiyam yang kedua. Pada tiap-tiap rakaat macam tu. Dan dipanjangkan bacaan pada kedua-duanya. Itu akan disebut bacaan panjang. Baca surah Baqarahnya, jadi baca surah Ali Imrannya hingga akhir baca surah panjangkan. Itu kalau kita ingatlah. Itu pahala banyaklah. Baca surah Baqarah, baca surah Ali Imran. Itu kaifiat yang paling itu kaifiat panjang lah. Jadi kalau gitu soalan dia, maknanya kalau kita bicara tentang qiyam tadi 2 kali, lepas tu ada rakaat 2 kali, mana bangun daripada rakaat tu tentu kita ucap sami Allahu liman hamidah. Maknanya i'tidal kali pertama kata sami Allahu liman hamidah, i'tidal kedua pun samalah, baca sami Allahu liman hamidah. Jadi hak kita maklumkan. Itu bibarakati Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, dengan berkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ucapan hak asal Nabi baca bangun daripada rakaat untuk i'tidal, Nabi baca Allahu Akbar. Tetapi satu masa, satu ketikanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang lewat sikit. Hari itu je dia lewat masbuknya, hari lain tidak. Kali pertamanya itu sajanya. Tengok Rasulullah baru rakaat, dia ucaplah Alhamdulillah, kata Sayyidina Abu Bakar kan. Maka Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril turun bawa wahyu, suruh Nabi. Jadi mana Nabi rakaat lama lah. Dan bila bangun rakaat, Nabi baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi Nabi tak baca Allahu Akbar dah. Jadi sebelum tu baca Allahu Akbar. Jadi kita panggil takbir intiqalat. Jadi takbir intiqalat Allahu Akbar bertukar kepada sami Allahu liman hamidah dengan berkat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Siapa man sami'a, siapa yang man hamidahu tu, siapa yang memuji Allah, ucap alhamdulillah, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tengok kan, iman Sayyidina Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman semua makhluk, maka la rajaha berat iman Sayyidina Abu Bakar. Siapa mengatakan Usuluddin kita, siapa mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, kafir orang tu. Itu nas dengan Quran, Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi. Maka berbalik pada masalah sini, jadi qiyam apa dia, i'tidal, jadi i'tidal, rakaat i'tidal baca sami Allah pada qiyam, pada i'tidal pertama, i'tidal kedua pun sama juga baca sami Allahu liman hamidah.
Kita muktamadnya. Dia kata di panjang tu, dan iaitu hendaklah ia takbir ihram. Ia sembahyang gerhana ni takbir ihram itu ucap Allahu akbar, niat yang tadi, dan membaca doa iftitah. Jadi nak baca doa iftitah panjang sampai habislah. Kalau nak baca doa iftitah pendek, kita baca sekerat kan. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah pendek kan. Ada Tuan Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam kitab Munyatul Musalli kan. Itu sekurang-kurang akmalnya baca habislah. Wajah tu sampai habis kan. Tapi kalau baca habis tu nak pahala banyaknya. Dan jadi baca doa iftitah, baca Allahu akbaru kabira. Kadang-kadang sebut doa iftitah atau doa istiftah. Itulah supaya kita kata sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh, itulah aja. Dan a'udzubillah, baca ta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sunat hay'ah belakang, dan Fatihah wajib baca, dan suratul Baqarah, baca surah Baqarah. Jadi surah yang padanya ada cerita Baqarah, ada lembu betina kan. Baqarah panjanglah dalam surah Baqarah ni. Berkenaan anak muda yang jaga lembu tadi. Akhirnya lembu tu di sembelih oleh kaum Bani Israel untuk cari siapa pembunuh. Jadi lidah, ada kata lidah lembu tu diambil, ada kata ekor lembu tu dipukul kepada mayat yang mati, mayat tua yang mati tu. Dipukul hidup balik. Tanya mayat tu, siapa bunuh kau? Dia kata sepupu aku bunuh aku. Dia tu bunuh aku nak pesaka aku. Tanya pesaka pasal bunuh orang. Apa dia mati balik? Tu mati hidup semula, lepas tu sat jawab, lepas tu mati balik. Itu dalam surah Baqarah. Kemudian maka rokok. Lepas pada surah Baqarah tu dia rokok dan membaca tasbih di dalam rokok qada 100 ayat. 100 ayat daripada surah Baqarah. Kiralah ayat pertama sampai ayat ke 100 berapa lama kita baca. Kita boleh kira sendiri kan. Kita baca 100 ayat surah Baqarah berapa lama, maka kita rokok lama tu. Lama macam kita baca 100 ayat surah Baqarah. Jadi surah Baqarah ni antara kelebihannya, maknanya kita baca tempat tu insya-Allah syaitan tak ganggulah kan. Selain kita baca surah Yasin. Kemudian maka diangkatkan kepalanya. Jadi apa kemudian makna selepas rokok, kemudian yang ni selepas rokok baca tasbih rokok sebanyak 100 ayat macam baca surah Fatihah, baca surah Baqarah, diangkat kepalanya daripada rokok, angkat kepala daripada rokok dan i'tidal. Maka dia ucap sami Allahu liman hamidah. Lama dia rokok ni. Ni kipiak macam ni kan, jarang kita buat kan. Dan i'tidal. Jadi i'tidal ucap rabbil i'tidal, Rabbana lakal hamd. Dan membaca Fatihah pula. Jadi bila di i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, terus sini ya. Tadi dia bangun Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd tak macam ni ya. Tak payah turun tangan bawah dah. Jadi Sami Allah liman hamidah,
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lepas tu baca Fatihah. Sebab kalau kita ngaji bab i'tidal kan, ngaji bab rukun sembahyang ada bab i'tidal. Bagaimana kedudukan kita menyebut berkenaan i'tidal? Maklumlah. Jadi maknanya i'tidal tu, kita i'tidal seperti mana, i'tidal ni seperti mana kita qiyam. Pendek kata kita kan kita sebutkan. Kita i'tidal seperti mana kita qiyam. Qiyam baca Fatihah ke, baca surah ke, macam mana? Duduk macam tu kan. Duduk macam tu. Tapi kalau ada orang i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Duduk macam ni betul tak? Betul dia duduk. Dia tu betul pada kita lagi. Duduk turun bawah tangan. Duduk turun bawah, duduk goyang sana, goyang sini, kanan kiri, batai sembahyang dia. Jadi kalau tangan tu suka jadi apa dia duduk bergerak banyak, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Baru turun sujud. Boleh macam ni. Cuma tak rajin, tak biasa kita buat macam ni. Tapi kalau buat macam ni terbaik lagi. Jadi kita sembahyang tadi baca Fatihah, baca surah, tangan duduk macam ni. Kalau tangan turun bawah boleh tak? Boleh lah. Tapi boleh tu pada mazhab. Jadi pada mazhab Maliki dah kan. Pada mazhab Malik. Jadi hak sunatnya tak macam ni pada mazhab kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Cantik mazhab Syafi'i al-madzahib. Jadi mazhab yang hak kemah lah, hak adil, hak kemah. Kemudian dia kata dan membaca Fatihah pula. Dah qiyam tadi. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Baca Fatihah lah. Qiyam kedua. Apa dia kata dan baca Fatihah pula. Mana Fatihah kedua pada qiyam yang kedua lah. Kemudian lepas selesai baca Fatihah, maka dibaca surah Ali Imran. Ali mana keluarga, Imran nama orang. Imran tu nama ayahanda kepada Nabi Musa AS. Kerana maklum bagi kita Nabi Musa AS, Musa bin Imran. Musa bin Imran disebut dalam kitab tafsirnya Musa bin Imran bin Qahath. Qaf alif ha tha. Qahath bacanya. Musa bin Imran bin Qahath bin Lawi, nama orang Bani Israel kan, Lawi, lam alif waw ya, Lawi. Lawi bin apa? Lawi bin Yaqub, Nabi Yaqub lah kan. Lawi bin Yaqub, Yaqub bin apa? Ishaq, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq bin apa? Bin Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Musa ni keturunan Nabi Ibrahim lah. Kerana maklum Nabi Ibrahim alaihissalam anak dia yang jadi Rasul dua orang lah kan. Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail lahirnya keturunan Arab. Nabi Saleh keturunan Arab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak kedua Nabi Ibrahim nama Ishaq. Adik Ishaq lahir Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, jadi anak cucu Nabi Yaqub dia panggil Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Yaqub. Daripada keturunan Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel tu hak disebut Yahudi, bangsa Yahudi. Mereka ikut dengan syariat Nabi Musa AS. Mereka lah yang dianiayai, dizalim oleh puak-puak Fir'aun. Mereka banyak masalah kan. Memang mereka beriman dengan Nabi Musa tu Islam lah kan.
Ada yang hak jahat tu maklumlah macam-macam kan. Kemudian ini dia panggil Yahudi, anak cucu Nabi Yaqub, yang Allah Ta'ala jadikan banyak anbiya daripada Bani Israel, daripada Bani Israel. Tapi apabila datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi puak Yahudi ni dia fanatik dengan bangsa dia. Dia kata hak Nabi akhir zaman ni orang Yahudi juga. Orang Yahudi juga. Dia nak Yahudi juga, tiba-tiba Arabi. Itu dia. Tak mau beriman dengan Nabi. Dia panggil kafir Yahudi. Hak paling jahat kafir Yahudi. Tu maknanya. Itu tak apalah dengan tafsirnya kan. Jadi berbalik pada sini, mana kalau baca surah Ali Imran tu jadi cerita berkenaan Nabi Musa dan kedudukan Bani Israel lah. Itu baca surah Ali Imran, dekat bawah tu dia tulis nombor 9. Kalau tak jumpa dia tolong bagi tahu surah Ali Imran, iaitu ayat mulanya Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Hingga akhir ayat lah kan. Itu dah. Kemudian ia rakam. Mana lepas pada qiyam, selepas qiyam yang kedua, baca Fatihah dan baca surah Ali Imran tadi, dia rakam lah. Dia rakam, kemudian ia rakam yang kedua lah kan. Jadi baca Fatihah surah Imran tu qiyam yang kedua, maka ia rakam yang kedua, gitu lah. Rakam yang kedua pula. Dan membaca tasbih padanya pada rakaat yang kedua ni. Pada rakaat yang kedua qada 80 ayat. Yang tadi 100 ayat surah Baqarah. Ni 80 ayat daripada surah Baqarah. Jadi maknanya ketika rakaat baca tasbih macam biasalah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tapi sama jadi sama lama qada macam baca 80 ayat. Kita tengok bacaan kita sendirilah. Kalau kita ambil ayat pertama sampai ayat yang ke-80, kita baca berapa lama? Kita rakaat lama tu. Ada kena test sendiri lah. Dia tak sama baca orang. Mungkin ada orang baca 1 juzuk setengah jam, ada yang sejam, ada yang 40 minit, ada 40 minit, macam-macam kan. Dia tak sama ikut kita. Habis tuan-tuan, jadi baca lama tasbihnya. Bukan baca surah Baqarah ketika rakaat, tu tak boleh. Tak boleh baca ayat Quran ketika rakaat. Tak boleh baca ayat Qurannya ketika sujud, itu dilarang sama sekali. Jadi hak kita baca Qurannya ketika qiyam saja. Atau hak nak baca ni, ini baca tasbih sama panjang lama macam baca kita surah Baqarah. Itu. Habis tonton. Kemudian ia i'tidal. Jadi kemudian mana selepas rakaat yang kedua lah. Kemudian tu, yang ni selepas rakaat yang kedua, ia i'tidal. Mana i'tidal yang kedua? Jadi i'tidal pertama kan. I'tidal kedua pula, sami Allahu liman hamidah. Habis tadi baca Fatihah, baca surah Ali Imran, kita rakam. Lepas rakam lama sama macam baca surah Baqarah 80 ayat nah. Habis itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, i'tidal lah. Kemudian maka sujud. Jadi kemudian yang ni lepas i'tidal, Rabbana lakal hamdu, maka sujud pula.
Sujud macam biasalah. Kalau gitu sujud berapa lama? Dan membaca tasbih padanya pada sujud. Tasbih pada sujud itu qadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Baca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi macam biasa, tapi lama dia macam kita baca surah Baqarah 100 ayat. Lama. Jadi kalau kita semayang hajat, kita kata, mungkin kita pernah sebut, kita kata semayang hajat, kepiak semayang hajat antaranya kita akhir sujud kita baca tasbih Nabi Yunus, kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali ya. Tu 40 kali ketika sujud terakhirnya. Tu pun kira-kira tak biasa lama juga. Kalau semayang, kalau kita kata semayang tasbih kan? Semayang tasbih. Kita kata lama. Pasal tak biasa kan. Ni lagi lama ni. Ayo main tasbih tahan lagi. Tak apa lagi. Ni lama lagi. Ni kalau siapa buat kepiak gini, mayang seorang lah. Mayang seorang. Kalau nak buat kepiak yang kedua tu tak apa. Rokok 2 kali, qiyam 2 kali tu bacaan sederhana. Rokok tasbih 3 kali. Rokok sujud tasbih 3 kali dah. Tapi qiyam 2 kali, rokok 2 kali, tu tak apa. Tu boleh buat. Tapi baca pendek-pendek biasalah. Kita baca wadduha ka wasyamsi wadduhaha ka. Tak kiralah surah mana yang sederhana. Habis tuan-tuan. Jadi apabila dia sujud, kemudian mana lepas sujud pertama. Kemudian ada mana selepas sujud pertama baca tasbih lama macam baca surah Baqarah 100 ayat tu, ia bangkit, mana bangun daripada sujud pertama, duduk antara 2 sujud qada tumakninah macam biasalah baca rabbighfirli sampai habis. Kemudian maka ia sujud. Jadi kemudian mana selepas duduk antara 2 sujud, maka ia sujud yang keduanya. Sujud kedua. Dan membaca tasbih padanya pada sujud kedua itu qadar 80 ayat daripada surah Baqarah. Sujud pertama tadi lama dia sama macam 1 ayat surah Baqarah. Sujud kedua ni sama lama dia tu macam baca 80 ayat dalam surah Baqarah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kira ambil ya. Ini kalau seorang kita lah kan. Jadi kalau buat Jumaat ni tak boleh lah kan. Ini hak cerita Rasulullah, cerita sahabat, iman dia, orang dulu salafus salih, maklumlah mereka lakukan perkara ni. Jadi orang yang dalam tauhid kita kan iman tu yazidu wa yanqusu, iman tu bertambah. Iman tu yang khusus kurang. Kalau iman dia bertambah sebab apa? Sebab banyak dia buat ibadatnya. Nak menambah keiman dengan mengaji, dengan mengaji kitabnya, dengan berzikirnya, baca Qurannya, buat ibadat sunat banyaknya, bertambah iman dia. Iman dia kurang dengan sebab dia melakukan maksiat, dia kurang ibadat, iman kurang. Gitu dah. Ini kalau semayang dia rokok sujud lama macam hak kifiat ni, iman dia meningkatlah, tinggi. Habis tentu kemudian maka ia bangkit. Jadi kemudian setelah sujud yang kedua, maka ia bangkit bagi rakaat yang keduanya. Maka membaca Fatihah, rakaat kedua membaca Fatihah dan surah An-Nisa, cerita ayat tentang cerita perempuan dalam tu, kena hukum perempuan, aurat sebagainya. Banyak surah An-Nisa kat bawah tu dia tolong bagi tahu kita kalau siapa tak jumpa
bawah tu ada ta'liq bawah tu nota kaki suratul nisa iaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma. Bacalah kitab tafsir sana kan, tafsir Nurul Ihsan. Jadi tafsir di alam Melayu kita yang pertama Syekh Abdul Rauf Al-Pansuri, tafsir Baydawi Jawi itu. Yang berikutnya tafsir Nurul Ihsan. Baca tafsir Nurul Ihsan dan tafsir-tafsir Arabnya Sawi Jalalain, Nasabi sebagainya. Perbahasan tafsir sana. Dia kata dan suratul Nisa, jadi maknanya rakaat yang kedua lepas pada Fatihah tu, kita qiyam rakaat kedua tu, lepas Fatihah baca suratul Nisa, kemudian ia rokok, panjang suratul Nisa kan. Kemudian ia rokok, habis kemudian mana lepas habis baca suratul Nisa, kemudian yang selepas habis baca suratul Nisa dia rokok. Dan membaca tasbih pada rokoknya. Rokok yang pertama lah. Qada 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. 70 ni. Tadi 180 ni 70. Lama mana kita baca 70 ayat surah Al-Baqarah, lama tu kita rokok pada rakaat yang kedua. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kira kita lah berapa lama. Kemudian jadi dia kata kemudian mana selepas rakaat yang pertama, kemudian yang selepas rakaat yang pertama maka ia i'tidal. Ia i'tidal. I'tidal pertama lah. Dan membaca Fatihah pula. Baca Fatihah pada qiyam yang kedua gitu kan. Membaca Fatihah pada qiyam yang kedua pula. Kemudian mana lepas baca Fatihah tu baca apa pada qiyam yang kedua? Maka ia baca suratul Maidah. Dia tolong bagi kita kat bawah tu surah Maidah. Nota kaki bawah ta'liq suratul Maidah katanya dia sebut ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa jatuh ayat itu bahimatul an'ami illa, kan ada illa situ tu. Illa ma yutla alaikum intaha minhu minal musannif Syekh Ni'mat Syaril nasihat kita. Jadi baca situ qada 7 ayat. Kemudian maka ia bangkit. Kemudian maka ia bangkit duduk antara dua sujud. Kemudian maka ia rakaat pula dan membaca tasbih dalam rakaatnya. Macam tu. Kemudian maka ia rakaat pula dan membaca tasbih rakaatnya. Qada mana rakaat tu rakaat yang kedua lah. Dia baca tasbih dalam rakaat yang kedua tu qada 50 ayat daripada surah Baqarah. Lama mana kalau baca surah Baqarah 50 ayat, lama mana? Lama tu dah dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian ia i'tidal. Jadi kemudian mana selepas rakaat yang kedua ia i'tidal, kemudian ia sujud. Ia sujud yang pertama dan membaca tasbih padanya pada sujud pertama qada 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Seperti tadi. Jadi surah Al-Baqarah baca 70 ayat, lama mana tasbih dia subhanal a'la wa bihamdih. Lama tu pada sujud pertama habis. Kemudian maka ia bangkit. Kemudian mana selepas sujud pertama maka ia bangkit duduk antara dua sujud, baca Rabbighfirli macam biasa.
Kemudian ia sujud yang keduanya membaca tasbih padanya pada sujud kedua qadar 50 ayat. 50 ayat pada surah Baqarah. Banyak surah Baqarah kan. Kalau baca surah Baqarah lama mana? Lama itulah dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pada sujud yang keduanya. Kalau sujud pertama tadi 70 ayat, ini 50 ayat. Sampai situ kemudian maka ia bangkit tasyahud dan memberi salam. Inilah yang akmalnya. Jadi habis dia sujud pertama, sujud yang kedua dia bangun baca tahiyat macam biasa, lepas tu bagi salam dah. Jadi kalau lepas tahiyat tu, lepas fil alamin innaka hamidum majid, nak tambah Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu, itu doa lepas pada selawat Ibrahimiyah, itu terbaik sekali ya. Kerana jadi sunat hay'ah. Itu insyaallah setakat tu kata dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana bulan. Wallahu rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilmi wa abwaabir rahmah. Allahumma bikramika anta ghafir lana wa liwalidina limashayikhina wa liman qara'a alaina wa qara'na alayhi wastafada minna wastafadna minhu birahmatika wa karamika wa judika wa anta ja'ala ma qara'na liwajhikal karim khalisan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.